Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap semua sihat walafiat. Dalam video pada kali ini, saya ingin kongsikan pengalaman saya selepas memandu produk Aktiva melebihi 100,000 kilometer. Pada masa video ini dirakamkan, mileage produk Aktiva saya dah mencecah 102,000 kilometer. Saya telah membuat servis untuk 100,000 pada 98,000 lebih, 98,500 macam tu. Sebab masa tu saya kena pergi ke Kelantan dan Terengganu, jadi supaya takut tak sempat nak servis nanti ataupun ada banyak masalah, duit terpakai ke apa kan. Jadi saya buat servis tu awal sebelum nak pergi ke sana. Jadi 98,500 saya dah buat lah untuk 100,000. So cost dia, saya tak sempat nak buat video tu, tapi tak sampai 1,000 pun sebenarnya. Kalau saya buat balancing dengan alignment memang cecah 1,000 lah. Kalau tak, hari tu saya tengok dia 900 lebih saja. Okey lah. Yang paling ketara sekali kosnya ialah spark plugs, 4, silap saya dalam RM400. Kemudian ATF, oil transmission fluid tu 3 botol ke 3 tin macam tu lah. So yang lain macam biasa. Okey, pengalaman yang pertama yang saya nak kongsikan ialah tentang fuel consumption ataupun penggunaan bahan api. Di mana selepas je saya buat servis 100 km ni, saya terus the next day tu saya terus buat perjalanan ke Terengganu dan kemudian ke Kelantan lah. Jadi dalam perjalanan tu saya rasa banyak perbezaan. Yang pertama sekali tentang fuel consumption dia. Dia naik macam awal-awal dulu, macam baru beli kereta lah. Dia naik balik semula. Di mana dulu saya biasanya average, sebelum saya tukar tayar Michelin, sebelum saya beli sini pakai tayar original tu, dia dalam average dalam 16, 17, kadang-kadang boleh cecah sampai 19 ke 20 km per liter lah kan, bergantung pada cara pemanduan. Jadi lepas saya tukar Michelin, rasa kereta macam berat sikit lah, walaupun tayar tu memang sedap, tapi fuel consumption tu ada terganggu sikit. Memang 15 macam tu, 15, 16 ya. Nak naik lebih daripada 17 tu susah, walaupun saya dah pump tayar dengan kadar yang ditetapkan, tapi fuel consumption agak kurang. Tapi bila saya lepas servis 100,000 ni, walaupun tayar masih bagi Michelin, saya tengok fuel consumption boleh cecah sampai 19, 20 pun pernah juga semasa perjalanan ke Terengganu tu. Jadi saya rasa dia dah normal balik semula. Tapi secara keseluruhannya lah, sepanjang hampir 3 tahun lah, atau 100,000 km memandu kereta ni, saya rasa full consumption dia okey lah. Untuk SUV lah, bagi SUV saya rasa acceptable, especially untuk perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat-dekat ni, dalam KL ke dalam kawasan yang banyak trafik kan, jam, itu dia memang kurang sikit. Dia akan turun juga sampai 11 pun pernah, 11 km per liter. Jalan jauh memang menjimatkan. Satu lagi, kalau kita duduk dalam kereta terlalu lama, macam saya berhenti ke R&R ke dengan aircon hidup, enjin pun hidup kan, ini akan mengurangkan kecekapan penggunaan bahan api kereta. Okey, yang keduanya yang saya nak kongsikan, perbezaan selepas servis 100,000 ni, saya rasa enjin dia lebih smooth, power ataupun performance dia lebih baik, macam awal-awal dapat kereta dulu. Tetapi perbezaannya saya perasan macam tak tahulah, mungkin sebab memang dah sampai masanya, enjin ni rasa macam senyap sikit lah, kurang gegaran berbanding masa awal-awal dulu. Lebih senyap walaupun saya tekan minyak kan, macam rev tu kan, jadi dia tak macam dululah. So semakin matang lah kot, boleh dikatakan begitu. Mungkin ada berkaitan dengan spark plug tu, jadi dia lebih perform. Ke away tu nak sampai 14, 15 senang tu senang lah, sekejap je untuk memotong, especially lah. Tapi tak digalakkan untuk mandu terlalu laju, hati-hati. Okey, yang ketiganya ialah tentang sistem keselamatan dan juga bantuan pemanduan ataupun drive assist, di mana
Selepas 100,000 ni saya dah macam serasi lah dengan lane departure warning dan lane departure prevention yang ada steering assist tu kan. Saya dah biasa dah. Saya dah boleh bertolak ansur dengan dia. Kadang-kadang dia memang cornering tu dia tolong saya cornering kan betul-betul kan. Okay. Nampak sangat dia dah serasi dengan cara pemandu saya. Ataupun saya dah serasi dengan pembantuan daripada produk tiba daripada ASA. Kadang-kadang kita tergelincir sikit daripada jalan, so dia akan alert emergency brake autonomous emergency brake pun berfungsi dengan baik. Beberapa kali dia telah mengelakkan daripada kemalangan lah, alhamdulillah. Tapi kita kena sentiasa berhati-hati walaupun ada ciri-ciri keselamatan ini hanya cuma mengurangkan kemalangan, kadar kemalangan. Tapi kita sebagai pemandu kena cekap, kena sentiasa fokus daripada pemanduan, jangan terlena atau terleka. Okey, seterusnya ialah tentang keselesaan. Keselesaan ni sangat luas lah aspek dia. Tapi yang pertama sekali kita nak sentuh tentang seat lah. Kalau dah 100,000 km, lebih 100,000 km, maknanya saya dah lama duduk memandu dalam kereta ni. Jadi saya jarang lah rasa macam sakit-sakit duduk dalam kereta ni selepas memandu jauh kan. So okey je, ada rasa terlalu penat lah. Dan bila saya kena tidur atau terpaksa tidur dalam kereta kan, saya just baringkan seat tu dan ke belakangkan sikit, dah cukup selesa dah. Dengan bucket seat ni saya boleh tidur. Kadang-kadang saya berhenti ke R&R kan, saya ingat nak tidur 1 jam je, tapi dia bagi saya tidur sampai pukul 6. Dia biarkan. Tapi bila saya tidur ni, normally saya taklah hidupkan enjin. Saya akan buka tingkap belakang sebab saya ada net kan, sunshade yang net tu samurai. Jadi saya buka sikit lah, sebab biasa kalau saya tidur ni pada waktu malam. Jadi ialah tak membazir minyak dan juga selamat lah dari segi oksigen tu. Kemudian keselesaan dari segi pemanduan lah, memegang steering, cornering dan semua lah, bila bergantung kepada struktur jalan, macam-macam lah yang menyebabkan keselesaan dari-kadang boleh terganggu. Tapi dalam produk Altiva ni bagi saya agak selesa lah, lebih baik daripada kereta saya yang sebelum ni. Dari segi suspension, dari segi cornering dia tu, walaupun yelah dia SUV ni, kalau kita cornering teruk sangat memang akan ada body rolling tu kita dah faham lah. Tapi ada cara dia, kita akan gunakan S mode dan janganlah terlalu laju sangat kan, dan sedan kereta kita ni. Okey, seterusnya keselesaan dari segi penumpang lah. Penumpang pun berhak mendapat keselesaan. Jadi saya tanyalah beberapa orang yang pernah naik kereta saya. So yang duduk depan rasa selesa, tapi kalau dia agak besar, so nampak macam dia lebih tinggi daripada saya tau. Sebab satu lagi sebab ada center console tu, jadi orang akan mengganggu dia punya lutut lah. Yang lain okey, yang normal sedang-sedang, tak masalah, dia rasa happy. Sebab tu rasa macam tinggi lah dia kata. Yang duduk di belakang pun rasa selesa. Saya dah pernah tanya dapat aircon tak, dia kata dapat terus ke muka dia. Sebab position aircon produk Altiva ni dia tinggi tau. So kalau you duduk kat belakang pemandu ataupun penumpang yang di hadapan ni, memang kalau dia straightkan aircon tu memang kena muka penumpang belakang, jadi agak selesa. Dan ada satu masa tu saya naik hiking Trans Running tau, daripada Tampin ke Rembau. Jadi kena ada 2 kereta lah, naik kat Tampin, turun kat Rembau kan. Jadi kita orang kena parking kat 2 tempat satu kat Gunung Datuk, satu dekat Gunung Tampin. Jadi pada masa tu kereta saya boleh muatkan 6 orang tau. 2 orang dewasa depan dan 4 orang dewasa kat belakang. Belakang tu kecil kan, tapi boleh muatkan lah. Tak tahu lah macam mana dia, mungkin tak selesa lah kan kalau jalan jauh. Tapi setakat untuk dari Rembau ke Tampin tu boleh lah, dia orang macam kata okey je kan. Nak panjat ke Gunung Tampin tu pun okey naik kereta, sebab kita kena parking dekat atas. Alhamdulillah tak ada masalah, naik dengan okey, dengan tenang sekali. Pada waktu malam masa tu lebih kurang pukul 3 pagi.
Yang last kali ialah tentang keseronokan memandu. Saya pilih ni sebab ini adalah satu faktor yang mendorong saya untuk selalu memandu dia. Walaupun saya tak ada motor dan bagi saya macam masih boleh tak ada motor sebab ada kereta yang best. So it's fun to drive bagi saya. It's fun to drive to go to anywhere, nak pergi jalan jauh ke, nak pergi dekat ke kan. So satu Malaysia saya dah pergi dah, Perlis dah 2 kali dah. 3 kali saya dah pergi Perlis, tak ada masalah. Kelantan dah 2 kali, Terengganu ada 2 kali juga. So puas lah memandu Produktiva ni. Sekarang pun dah 102,000 kan. Tak tahu lagi berapa jauh lagi pada tahun akan datang. Mungkin kita boleh plan untuk pergi ke Thailand pula ke kan, ataupun Singapura. Mungkin itulah tadi 5 perkara ataupun pengalaman yang saya nak kongsikan selepas servis 100,000 km atau hampir 3 tahun menggunakan produk Activa AV yang saya beli pada tahun 2021. Kepada anda yang baru jumpa channel ni, kami ucapkan selamat datang dan kami jemput anda untuk subscribe. Terima kasih kerana menonton. Hati-hati memandu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.